dahulu lah. Indonesia dahulu, baru Malaysia. Jadi perkembangan itu macam satu jarak masa yang agak jauh. Jadi kita macam kalau jika negara Indonesia telah merdeka dan perkembangan boleh terus berkembang. Jadi perkembangan cepat berlaku berbanding dengan Malaysia yang merdeka lambat dan perkembangannya pun lambat. Agak lambat. Okey, itu satu faktor yang penting ya, faktor politik. Kita melihat bagaimana faktor politik dan nanti ni dia akan menyebabkan perkembangan yang berbeza-beza ya. Ini isu yang dibandingkan. Mengapakah perkembangan kesusastraan di Malaysia, Indonesia dan Singapura, Brunei sangat berbeza antara satu sama lain, walau keempat negara ini berasal daripada rumpun yang sama. Okey, ini isu yang kita bincangkanlah sekarang ni. Jadi salah satu faktor yang kita katakan tadi adalah faktor politik. Faktor politik menyebabkan perkembangan di antara negara-negara ini berbeza. Sebab kalau di Malaysia dasar penjajahan British berbeza dengan dasar penjajahan Belanda di Indonesia, dan juga bagaimana di Brunei, dasar pemerintahan Inggeris di Brunei juga, ya, perluasan Inggeris di Brunei juga, dan juga di Singapura. Singapura politik dia memang orang kata istimewa sedikit kerana perkembangan sastra di Singapura tu kita katakan dia hanya berlaku selepas apa? Selepas dia keluar daripada Malaysia. Sejak itu, jadi maknanya kan faktor politik itu menyebabkan, orang kata dari segi lambat cepat statement yang kita nak buat. Kalau kita katakan bahawa satu statement yang kita boleh katakan di sini, perkembangan sastra di Indonesia itu lebih, mungkin kita katakan meriah, lebih berkembang, lebih bersemarak berbanding dengan di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Kerana apa? Kerana faktor politik ya. Kerana dia telah terjajah sekian lama sejak awal, dan kesedaran politik dalam kalangan masyarakat dia juga, orang kata telah terbit lebih awal. Maknanya sekitar tahun 1920-an lagi kalau kita dah belajar dulu ya, dengan penubuhan budi otomo. Kemudian ada beberapa persatuan seperti Syarikat Islam dan sebagainya yang orang kata memberikan satu ideologi kesedaran politik tentang perlunya kebangkitan dalam kalangan rakyat untuk memiliki sebuah negara yang merdeka. Jadi sebab itulah lahirnya penyair-penyair seperti penulis novel, penulis cerpen, puisi dan sebagainya untuk memberikan lontaran pemikiran, kesedaran sebagai sastra sebagai satu alat ataupun wahana untuk apa? Menyemarakkan semangat itu, kesedaran itu dalam kalangan mereka. Jadi itulah yang dikatakan faktor politik ya, membezakan ya, membezakan dari segi apa? Dari segi pantas atau semaraknya, lagi dari segi perkembangannya lebih pesat atau tidak di Indonesia itu. Antara keempat-empat buah negara itu lebih berkembang di Indonesia disebabkan orang kata cetusan idea, cetusan politik, perkembangan politik yang lebih awal yang wujudkan semangat itu apa ni, memperjuangkan sebuah kemerdekaan negara itu. Maknanya kat sini peranan golongan penulis sastrawan itu sangat-sangat penting ya. Okey. Dan apa statement yang kita boleh buat lagi? Kalau di Singapura, di Brunei, kalau kita tengok tadi, kita tengok dari segi perkembangan yang paling orang kata pesat di Singapura. Bagaimana yang paling lambat, perkembangan yang paling lambat? Bagaimana negara yang mempunyai sejarah kesusastraan yang paling muda sekali? Siapa nak cuba? Okey. Pendapat saya yang paling lambat adalah Brunei. Sebab pada masa dulu Brunei pernah berkembang dengan satu syair kan? Ya. Apa nama syair tu? Syair Lakis kan? Tapi selepas tu dia terhenti dengan begitu lama. Saya rasa atas sebab faktor pendidikan. Ya. Sebab selepas rakyatnya datang belajar kat dulu apa? SITC. Okey. Sultan Idris Training College kan? Okey. Selepas dia kembali daripada sini barulah kat Brunei tu kesusastraan dia baru berkembang. Maksudnya atas dasar pendidikan lah. Atas dasar pendidikan. Dan perkembangan di Malaysia, di Brunei, apa faktor-faktor menyebabkan walaupun dah ada pelajar dia yang datang ke Malaysia dan balik semula, masa tu tak ada Melayu dan kemudian balik semula ke Brunei dan membawa semangat itu di Brunei, tapi perkembangannya masih lagi perlahan. Mengapa? Sebab kesedaran masyarakat pada masa tu belum terbuka. Sebab belum
badan-badan dia, ada tak tempat untuk dia menyiarkan karya di Brunei? Sebab tidak terlalu ramai yang sedar dan tak terlalu ramai yang nak buka macam badan-badan untuk menyiarkan. Antara badan yang ada dekat situ cuma ada apa? Astrawani dan lagi satu yang ada di Malaysia juga. Apa? Dan Dewan Bahasa dan Pustaka itu hanya ada beberapa buah majalah sahaja yang tak kurang daripada 3 atau 4 majalah yang boleh menyiarkan, yang menampung untuk karya penyiaran karya. Jadi maknanya dari segi tempat untuk berkarya juga mereka tak ada. Dan kesedaran orang kata pendidikan itu memang betul lah, pendidikan di sana berkembang dengan sangat lambat. Jadi mungkin dari segi kadar celik huruf kesedaran untuk membaca itu sangat kurang. Dan kemudian mereka bergantung kepada sepenuhnya sehingga sekarang pun untuk perkembangan pendidikan kira sekarang ni mereka dah lebih stabil lah kalau berbanding dulu. Saya difahamkan dari segi pendidikan Singapura dan Brunei untuk mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, sastra, mereka masih mengikut silibus yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, jadi disebabkan faktor itu, faktor pendidikan, faktor tak ada ruang untuk berkarya, dan juga dan lagi satu dasar politik di sana juga yang kita bincangkan tentang politik tadi. Sebab Brunei hanya merdeka pada tahun 1980 berapa? 85 betul-betul merdeka dalam arti kata sebuah negara yang ada autonomi